السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada malam ni kita menyambung bacaan kita dalam kitab Aqidah Ahlussunnati wal Jamaah oleh Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada malam ni kita sampai kepada fasal yang baru, iaitulah kata musannif rahimahullah, faslun wa nu'minu bi malaikatillahi ta'ala, dan kita beriman dengan malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Dan beriman dengan malaikat sebagaimana datang dalam hadis Jibril alaihi salam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Adalah rukun iman yang kedua, yang mana beriman dengan malaikat, mempercayai kewujudan malaikat, mengiktiraf dengan hati, berikrar dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan bahawa malaikat itu adalah wujud dan benar ada, adalah rukun iman. Dan siapa yang mengingkarinya, maka dia bukanlah orang yang beriman, bukan muslim. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Jadi dia adalah rukun iman yang kedua. Jadi sebab tu kata musannif, dan kita beriman, kita berikrar, kita mengakui dan membenarkan perkhabaran yang datang daripada Allah dan Rasul berkenaan kewujudan satu alam makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang gaib daripada pandangan mata kita, yang kita tak dapat lihatnya, kita tak dapat sentuh, tak dapat hidu, tak dapat dengar suaranya. Dia gaib, dia dilindungi, ditutup, ya? Yang namanya disebut sebagai sekumpulan makhluk yang begitu banyak bilangannya, begitu ramai, dan mereka hidup bersama kita, ada di sekeliling kita, tapi kita tak dapat melihat mereka, kita tak dapat mendengar suara mereka, tak dapat menyentuh mereka. Namanya malaikah. Dan malaikah adalah kata plural, kata jamak bagi ma'lak, ma'lakun, ma'lakun. Mim, hamzah, alif di atasnya ada hamzah, lam, kaf, ma'lak. Daripada perkataan al-alukah, kataan alukah yang bermakna ar-risalah, dan ma'lak maknanya adalah al-mursal. Jadi malaikah, maksud kalimah malaikah ialah rasul, utusan-utusan Allah Ta'ala dalam melaksanakan urus tadbir kejadian alam semesta. Jadi malaikat ni adalah utusan Allah yang Allah Ta'ala tugaskan mereka untuk melaksanakan urus tadbir alam dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab itu Allah kata dalam surah As-Sajdah yang biasanya akan dibaca esok pagi oleh imam dalam solat subuh kita, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mentadbir daripada langit ke bumi, yakni dia menurunkan malaikat daripada langit ke bumi, ya. Kemudian malaikat itu naik, ya'ruju ilaihi fi yawmin, dalam satu perjalanan, satu hari yang sama jarak perjalanannya kalau kita berjalan 1000 tahun. Tapi malaikat boleh menempuhnya dalam tempoh satu hari, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kata dia ada malaikat, dan bilangannya tidak ada siapa yang tahu. Tuhan kata wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidak ada yang mengetahui tentang bilangan tentera-tentera Tuhanmu, yakni para malaikat, melainkan dia sahaja. Jadi yang kita tahu malaikat ni ialah beriman sebab diberitahu perkhabaran. Adakah malaikat ini satu perkara yang rasional, boleh masuk akal kewujudannya? Ya, sudah tentu sekali boleh masuk akal. Betul tak? Kenapa kita nak heran kita tak boleh mencapai malaikat? Ya. Sedangkan
Kalau kita ada satu bilik, satu rumah yang kosong, tidak ada barang, bukankah dalam bilik itu dipenuhi dengan udara, dipenuhi dengan oksigen, dipenuhi dengan quantum foam? Tapi kita tak dapat merasainya. Bukankah ada gas-gas tertentu yang tidak ada bau, rasa dan warna, dan berbahaya? Tapi kalau dia bocor dalam makmal, orang tak sedar, kenal. Kita tak dapat rasa. Ya? Bukankah dalam tubuh badan kita ni sendiri, ya, ada elektron, proton, ada zarah-zarah, DNA, ya, ada bakteria-bakteria yang hidup dalam badan kita yang kita tak boleh merasai kehadiran dan kewujudan mereka, tapi mereka ada dan nampak kesan-kesannya. Dan malaikat kita nampak kesannya. Kesannya adalah kejadian alam yang teratur, yang mana kejadian alam ni diberitahu kepada kita oleh wahyu bahawa ada malaikat yang mengaturnya. Seperti mana kita dapat tahu kata dalam badan kita ni ada bakteria sekian, ada mikroorganisma sekian yang hidup, yang menyebabkan sekian-sekian, oleh mereka yang mengkaji. Bukan kita yang tahu, oleh saintis yang mengkaji di makmal, mereka yang habaq. Dan mereka kaji tu pun bukanlah badan kita, badan manusia yang sama macam kita. Disebabkan kita buat qiyas, maka kita kata, ya, benda tu pun ada pada saya. Kalau nak ikut perkhabaran yang Allah Ta'ala bagi tahu tentang kewujudan malaikat dengan perkhabaran yang diberitahu oleh saintis tentang kewujudan bakteria, kewujudan sel dalam tubuh badan kita ni, kalau kita nak kata dari segi mana yang lebih kuat sumbernya, tentulah perkhabaran Allah. Sebab Allah adalah sumber utama, sumber pertama. Sedangkan doktor bila dia bagi tahu kepada kita, saintis dia bagi tahu kepada kita dalam badan kita ni ada sel yang bekerja, ada DNA, ada apa semua, ada bakteria-bakteria yang hidup dalam badan kita ini. Itu semua adalah, pertama, dia adalah perkhabaran. Yang kedua, kita anggap benda tu ada pada kita bukan kerana based on observation pada badan kita, pada benda lain. Kita berdasarkan qiyas, analogi. Pasal doktor ni, saintis ni kaji satu manusia punya badan, dan dia dapati ada benda ni pada badan orang tersebut, pada badan orang ini, pada badan orang ini, pada badan orang ini. Jadi dibuat kesimpulan pada setiap badan manusia ada benda ni. Dan saya adalah manusia, maka pada badan saya juga ada benda yang sama. Qiyas. Di mana dengan Allah Ta'ala bagi tahu, Rasul bagi tahu, kata bila matahari terbit ada malaikat yang menariknya, bila ada awan ada malaikat yang menjalankan awan. Ini semua adalah perkhabaran first hand, premier source, sumber terawal, ya, lebih konkret, lebih kukuh daripada hak saintis habaq kat kita pasal COVID, pasal apa semua. Kalau kita boleh percaya kepada saintis, dan memanglah, tentulah kita kata itu adalah sumber maklumat yang otentik, kita tidak mempertikaikan. Kenapa kita tidak percaya kepada Allah dan Rasul yang lebih otentik, yang lebih dipercayai, yang mana Allah dan Rasul tidak silap, dan Allah adalah pencipta, the creator. He the one who create, he the one who made these things, these creatures. He the one who created us. He the one who created the angels. He the one who created the rain, created the clouds, everything. Rabbul Alamin. Jadi kalau dia bagi tahu, tentulah lebih utama lagi. Ya? Jadi sebab itu kita beriman. Dia adalah benda yang rasional, benda yang tidak mustahil pada akal, dan telah diberitahu oleh wahyu, dan ada di kalangan manusia. Di kalangan manusia, walaupun malaikat itu secara umumnya tidak dapat dicapai oleh pandangan mata apa, tapi ada manusia yang telah berinteraksi dengan malaikat. Siapa mereka itu? Iaitulah para anbiya dan rasul, para awliya,
Nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali yang tinggi kedudukan mereka, mereka ni ada interaksi dengan malaikat. Ya. Dan mereka ni orang yang dipercayai. Bukan sedikit orang yang telah bertemu dan berinteraksi dengan malaikat. Rasul-rasul sahaja berjumlah, kita akan datang pelajaran nanti, jumlah rasul dikatakan dianggarkan 313 atau 300 lebih. Para anbiya sampai 124,000 anbiya keseluruhan campur dengan rasul. Dan mereka ni semua berinteraksi dengan malaikat. Dan kita juga akan berinteraksi dengan malaikat bila masa kita nak mati, dan selepas mati, dan seterusnya. Tapi nak kata di dunia sekarang ni dah ada orang yang berinteraksi dengan malaikat. Nabi kita Muhammad SAW, dia ditanya oleh malaikat Jibril AS, dia tanya padanya malaikat Mikail AS. Nabi tengok malakul maut. Nabi bertemu dengan malakul maut pada malam Mi'raj. Ya. Nabi tengok malaikat-malaikat yang menjaga langit, malaikat yang duduk di langit yang beribadat dan sebagainya. Ya. Ada sahabat-sahabat Nabi yang mendengar suara malaikat seperti Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Dia sahabat yang diberi salam oleh malaikat. Malaikat bagi salam kat dia, dia dengar. Subhanallah. Ya. Dalam hadis yang sahih, Nabi menceritakan tentang bagaimana orang yang saleh, ya, dia boleh dengar suara malaikat buruh, malaikat yang jaga awan, malaikat Ar-Ra'du, mengarahkan awan untuk pergi kepada kebun si fulan-fulan untuk curah air. Maka dia pun pergi tanya, "Wahai fulan-fulan, tadi aku dengar suara daripada langit, malaikat duk suruh awan ni mai siram kebun kamu, apa amalan kamu?" Ada orang dengar malaikat. Ada orang berinteraksi dengan malaikat. Kerana setiap benda yang wujud, yang memang realiti, mesti boleh dicapai oleh panca indera. Walaupun dia ditutup pada kebanyakan orang, tapi kadang-kadang dia dibuka sebagai karamah atau sebagai mu'jizat. Mu'jizat untuk para nabi dan rasul, karamah untuk para awliya. Kewujudan malaikat adalah scientifically proven. Ya? Dapat dicapai, telah dibuktikan kewujudan mereka secara hakiki, secara khariji, secara luaran. Maka wujud malaikat bukan lagi perkara yang harus, tetapi dia adalah perkara yang wajib, memang ada, memang telah ada, wajib bighairi, sebab memang telah terbukti ada. Kita tak boleh kata dia tak ada. Bukan wajib mana malaikat tu wujud dengan tidak dicipta, dia makhluk, tapi maknanya dari segi hukum akal, malaikat ni memang ada. Dari segi akal, malaikat ni memang ada, pasal dah terbukti ada. Telah dibuktikan dia ada. Dia dicipta oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi bagi tahu kepada kita proses ciptaan malaikat ni. Nabi kata, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat dicipta daripada cahaya. Pada dulu dia tak ada, kemudian Tuhan cipta. Maka dia makhluk. Macam kita juga makhluk. Tapi dia ada kebolehupayaan yang berbeza-beza. Jadi poinnya, kita wajib beriman dengan malaikat. Ya? Dan malaikat ni dia diberikan kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Keupayaan-keupayaan yang tak ada pada manusia, yang tak ada pada jin. Ya? Dan kerana mereka diberi tugas-tugas yang tertentu untuk mengurus atur perjalanan alam ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif, wa nu'minu bi malaikatillahi ta'ala wa annahum, dan kita beriman dengan malaikat Allah Ta'ala. Kita beriman bahawa mereka itu benar-benar wujud, mereka adalah hamba Allah, wa annahum ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bahawa mereka ni, malaikat ni adalah ibadun mukramun. Manusia secara umumnya percaya kewujudan malaikat. Agama-agama percaya dengan kewujudan malaikat. Tetapi berlaku penyelewengan pada malaikat. Ialah sangkaan mereka bahawa malaikat ini mempunyai hak untuk disembah. Jadi malaikat adalah di antara makhluk yang paling banyak disembah oleh orang musyrikin. Bahkan boleh dikatakan aslu syirk
Asal syirik ialah ibadatul malaikah, penyembahan malaikat. Kerana manusia tahu malaikat ni makhluk yang special di sisi Tuhan. Lalu mereka menyangka mereka boleh menyembah malaikat. Ada yang menamakan malaikat sebagai dewa, ada yang menamakan macam-macam, tapi mereka menyembah malaikat. Na'udzubillah min zalik. Ya? Dan ini adalah kesalahan yang menyebabkan mereka menjadi musyrik. Jadi orang musyrikin, mereka tidak mengingkari kewujudan malaikat, tapi mereka menyalah tafsir kewujudan malaikat. Ada yang menisbahkan malaikat sebagai anak-anak Allah atau anak-anak perempuan Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan ini antara i'tiqad yang berlegar dalam kalangan musyrikin Mekah, dalam kalangan orang Nasrani. Ya. Jadi kita orang Islam, pertama sekali kita i'tiqad malaikat ni dia adalah ibadun. Dia adalah hamba-hamba Allah, makhluk yang Tuhan cipta. Dulu dia tidak wujud, diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia tidak ada hak untuk disembah sedikit pun. Dia adalah hamba Allah macam kita. Ya. Tetapi dalam masa yang sama, dia adalah mukramun, hamba Allah yang dimuliakan di sisi Allah. Ya, dia adalah mulia macam para anbiya, macam para awliya. Bahkan manusia yang awliya dan anbiya lebih afdal daripada malaikat di sisi Allah Ta'ala. Ya. Sebab itulah bila Allah Ta'ala ciptakan Adam alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala kata usjudu li Adam. Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Adam sebagai hormat. Kerana Adam sebagai Nabi lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia kedudukan Adam di sisi Allah daripada para malaikat. Ini antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga. Jadi kita percaya malaikat tu ibad. Ibadun mukramun, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak pernah mendahului Allah dengan sebarang perkataan. Mereka tak pernah memandai-mandai dalam apa benda pun, dan dengan apa sahaja yang Tuhan suruh mereka buat. Jadi mereka ni malaikat hamba Allah yang sangat taat. Kerana mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada pada mereka kecenderungan untuk derhaka. Tidak ada pada mereka syahwat. Jadi malaikat dia tidak ada ability to, kita kata apa, to commit sins. Dia tidak ada kemampuan untuk melakukan dosa. Ya. Sebab itulah manusia yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah, kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Sebab itu dalam syurga, malaikat juga duduk dalam syurga, tapi bukan sebagai penghuni, tapi sebagai pelayan, tetamu, pelayan kepada manusia dalam syurga. Sebagai pekerja yang melayan manusia dalam syurga. Ya. Jadi malaikat dicipta oleh Allah Ta'ala untuk khidmat kepada manusia. Ada malaikat yang bertugas membawa matahari terbit, ada malaikat yang bertugas mengarak awan untuk turunkan hujan, ada malaikat yang mencabut nyawa manusia, ada malaikat yang bertugas meniupkan ruh ke dalam janin manusia. Jadi kita tengok malaikat ni kerja dia semua berkhidmat kepada manusia. Ya. Jadi kenapa manusia nak sembah malaikat? Malaikat adalah hamba Allah, tetapi mereka hamba yang sangat taat, yang tidak ada derhaka sedikit pun kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak sama sekali malaikat itu menderhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara ciri-ciri malaikat, mereka ni adalah maksum, terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Ya? Pasal apa kalau malaikat buat dosa, jahanam alam ni, tiba-tiba ada malaikat malas nak pergi buat kerja. Dia kata malas nak pergi tiup roh kat budak tu. Naya, ayah rasa macam malas pula nak keluar matahari hari ni. Jenuh. Kan? Ada. Malaikat ni dia ada kekuatan yang hebat, yang Tuhan bagi pada dia, Tuhan cipta pada dia, sesuai dengan tugas dia untuk melaksanakan
urus takbir kejadian-kejadian alam. Kan? Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Cahaya apa? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Yang penting dia ada satu elemen unsur cahaya. Cahaya apa? Kita pun tak tahu. Apa hakikat cahaya tu kita pun tak tahu. Jangan kata cahaya malaikat. Roh dicipta daripada apa pun kita tak tahu apa bahan. Kita tahu jasad kita, jasad Nabi Adam Tuhan cipta daripada tanah. Kemudian kita Tuhan cipta daripada air mani. Air lelaki dan wanita. Ya. Tapi roh kita cipta daripada apa? Tak tahu. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dalam surah Al-Isra. Jadi roh pun kita tak tahu. Dan roh tu siapa? Roh tu bukan siapa? Kita. Bukan dia orang lain. Hadap cakap ni roh. Kan? Menggunakan badan ni boleh bergerak pasal roh bergerak. Kan? Lepas tu bila roh tu dipisahkan daripada jasad, habis jasad ni keras kung. Tak ada buat apa. Kan? Tapi saya sendiri tak tahu. Tuan-tuan dan perempuan pun tak tahu daripada apa tuan-tuan dan perempuan dicipta. Roh tuan-tuan dan perempuan. Roh kita. Jadi apa kita nak pening-pening untuk pergi siasat cahaya apa Tuhan cipta malaikat ni, cahaya jenis mana, cahaya matahari ke? Tak payahlah. Kan? Sudah buang masa dalam perkara itu. Yang penting kita percaya Nabi kata khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar. Malaikat cipta daripada cahaya, jin dicipta daripada lidah api yang menjulang marak. Wa khuliqa Adam mimma qad wusifa lakum, dan diciptakan Adam daripada apa yang telah disifatkan kepada kamu daripada tanah. Kan? Jadi hadis ni sahih? Sahih. Jadi kita wajib beriman? Wajib beriman. Ya. Faqamu bi'ibadatihi wa anqadu li ta'atihi. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Tuhan ciptakan mereka untuk beribadah kepadanya dan mematuhi segala arahan Allah Ta'ala, taat kepada perintah Allah Ta'ala. Kata la yastakbiruna an ibadatih. Malaikat tidak pernah sombong daripada beribadat kepada Allah. Mereka semuanya, malaikat semuanya tunduk, patuh, khusyuk kepada Allah Ta'ala. Wala yastahsirun. Ya. Dan tidak pula mereka berkurangan. Ya, malaikat tu tidak sombong, lalu mereka meninggalkan ibadah, dan tidak pula mereka berkurangan. Ibadah mereka tak kurang sebab mereka tak ada habis tenaga. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih sepanjang siang, sepanjang malam, tidak berhenti. Jadi malaikat ni mereka ibadat mereka 24 hours. Every minute, every second. Nafas dia adalah ibadat, tasbih, zikir. Ya. Pekerjaan dia yang dia buat semuanya adalah ibadat kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu manusia ni unik. Manusia diciptakan pertengahan di antara dua jenis makhluk. Satu namanya malaikah, satu lagi namanya hayawan. Ya. Sebab tu kalau zaman Plato dulu, ulama tabi'iyat dulu, ahli falsafah, dia panggil the great chain of species. Rantaian besar spesies. Setengah orang dia kata ni lah, sebelum Darwin lagi orang dah percaya kepada evolusi. Dia bukan evolusi, tapi dia adalah hierarki makhluk. Bermula daripada jamadat, batu-batu yang paling rendah, tanah dan sebagainya yang tidak bergerak, tidak bernyawa, naik kepada tumbuh-tumbuhan, nabatat. Daripada nabatat naik kepada hayawanat, binatang yang boleh bergerak, yang ada soul, tapi mereka tak diberikan reason, akal untuk berfikir. Ya. Kemudian naik kepada manusia.
human, ya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala jasad macam hayawan, boleh bergerak dan sebagainya, dan diberikan emosi, diberikan kewarasan untuk berfikir, boleh membuat keputusan. Dan di atas daripada manusia itu ada pula malaikat. Ya, manusia tadi dia gabung syahwat dengan akal. Binatang dia hanya ada syahwat, dia hanya ada ghariza. Dia ikut apa dia punya insting sahaja. Manusia ada insting, tapi manusia juga ada kebijaksanaan. Dan malaikat yang diberikan wisdom, kebijaksanaan, tapi tak diberikan syahwat, tak diberikan kecenderungan hawa nafsu. Jadi manusia ni pertengahan. So manusia dia boleh, sama ada dia kontrol hawa nafsunya lalu dia menjadi lebih hebat daripada malaikat, atau dia mengikut hawa nafsunya maka dia menjadi lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Na'udzubillah min dzalik. Manusia ni special, makhluk Tuhan yang sangat istimewa, kan? Yang Tuhan ciptakan bapa mereka Adam AS directly dengan dua tangannya, kan? Jadi malaikat dia makhluk yang istimewa. Dari sudut dia dicipta pada cahaya, dia tidak menderhaka kepada Allah, dia tidak ada kecenderungan untuk menderhaka, dia tidak ada syahwat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat juga tidak ada ilmu mereka yang Tuhan ajar kepada mereka. Dan kita pun sama, tapi kita boleh expand, kembangkan ilmu. Malaikat dia makhluk yang tidak ada kecenderungan syahwat. Dia tidak makan, tidak minum, tidak ada jantina, dia tidak ada jantan betina, tidak ada. Dia tidak ada keperluan seksual, dia tidak ada keperluan makan dan minum, sebab dia malaikat adalah musmat, samad. Dia adalah makhluk yang tidak ada rongga, dia tidak perlukan menghirup udara dan sebagainya, ya. Jadi dia bekerja, dia tidak ada penat letih, ya. Hajabahumullahu anna. Allah Ta'ala telah menutup, telah melindungi mereka daripada kita. Fala narahum. Kita tidak nampak mereka, kita tidak boleh melihat mereka. Tetapi macam kita kata tadi, bukan bermakna malaikat ni tak boleh dilihat. Boleh dilihat, cuma kita tak diberi ruang untuk melihat, ya. Ini orang saintis kata partikel yang terkecil yang membentuk zarah-zarah ini semua adalah dipanggil quarks. Tapi ada tak saintis yang pernah melihat quarks? Tak ada. Pasal apa? Bukan sebab quarks tak boleh dilihat, tapi sebab dia dah terlalu kecil dan kita tidak ada, pandangan mata kita memang tak boleh nak sampai, dan kita tidak ada alat yang cukup untuk pergi tengok sampai ke quarks. Walaupun kita dah ada mikroskop elektronik dan sebagainya, boleh besarkan, boleh tengok virus corona dan sebagainya, tapi nak tengok kuat tak sampai lagi, ya. Subhanallah. Kita nak tengok virus pun, virus COVID ni pun kena tengok pakai mikroskop yang orang panggil apa? Elektron mikroskop, kan? Elektron mikroskop yang boleh dibesarkan beratus kali ganda. Baru kita boleh nampak. Sebab virus tu kecil, halus, kan?
Kalau pakai mikroskop biasa yang ada di makmal sekolah, tak nampak. Kan? Tak nampak. Jadi kemampuan kita nak tengok. Jadi malaikat dilindungi. Walaupun dia besar, tapi dia dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dia duduk dalam dimension lain, dalam alam lain. Ya? Dalam alam lain. Ya? Tapi dia ada kontak dengan kita. Dia yang menjalankan urusan alam ini. Ya? Tetapi macam kita kata tadi, warubbama kashafahum li ba'd ibadih. Tapi boleh jadi Allah Ta'ala menyingkap hijab ini, pendinding ini, kepada sebahagian hamba-hambanya. Lalu mereka boleh melihat malaikat tadi. Faqad ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi lahu 600 janah qad sadda al-ufuq. Nabi tengok Jibril dalam rupa asal dia pada malam Mi'raj, dan dia ada 600 sayap yang telah menutup ufuk langit. Jibril ni cukup besar. Ya, lepas tu bila dia masuk dalam bumi, dia kena mengecut. Dia menjelma jadi manusia. Ya? Kalau Jibril masuk dalam bumi dengan bentuk rupa dia asal, pecah alam ni, bumi ni. Besar Jibril ni. Sayap dia saja menutup seluruh langit. Subhanallah. Bayangkan tu satu kepak, dia ada 600 sayap. Macam mana kita pun tak terbayang. Subhanallah. Dan Jibril ni Tuhan sifatkan dia sebagai Dhu mirratin fastawa. Dia malaikat yang sangat indah, sangat cantik. Ya. Nabi melihat Jibril pada malam Nabi tengok dia tu, berguguran daripada Jibril tu pelbagai permata berwarna-warni, cantik. Tak boleh nak habaq macam mana. Warna apa Jibril tu pun kita tak tahu. Pasal di alam sana, di alam malaikat tu mungkin ada warna yang tak ada di alam kita. Dalam syurga nanti akan ada warna-warna yang tak ada di alam bumi ni. Tak. Yang kita belum pernah tengok. Kalau Tuhan habaq pun kita tak boleh faham. Kita hanya boleh faham tentang alam ghaib berdasarkan apa yang ada di alam sini. Ya. Apa yang memang tak ada contoh segagan dengan dia, kita takkan boleh faham. Kalau Tuhan habaq macam mana pun, kita takkan boleh faham. Kita kena experience benda tu. Atau experience benda yang semisal, yang sama dengan dia. Atau yang lebih kurang dengan dia. Kan? وَتَمَثَّلَ جِبْرِيلُ لِمَرْيَمَ بَشَرًا سَوِيًّا. Dan Jibril datang kepada Maryam dalam rupa lelaki yang elok kejadiannya. Kan? فَخَاطَبَتْهُ وَخَاطَبَهَا. Dan Jibril, Maryam cakap dengan Jibril, Jibril bercakap dengan Maryam. Dan Jibril datang juga bertemu dengan Nabi SAW dalam rupa lelaki, dalam rupa manusia. Sahabat tengok dalam hadis Jibril. Ya. Wa ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu as-sahabatu bi surati rajulin la yu'rafu wa la yura alaihi atharu as-safar shadid bayad ath-thiyab shadid sawad ash-sha'r fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. حديث جبريل datang kan, kata Umar bin Khattab, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, baju putih bersih, شديد سواد الشعر, rambut hitam elok, لا يرى عليه أثر السفر, makna kata dia ni tak nampak kesan orang berjalan daripada jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi yang peliknya, dia bukan orang jauh. Confirm dah. Kalau dia main daripada luar Madinah, mestilah berdebu apa semua. Tapi ni tak, kemas rapi elok. Tapi kalau dia orang dalam Madinah, mestilah kami semua pakat kenal. Tapi siapa pun tak kenal. Kan? Datang duduk dekat Nabi, laga lutut, letak tangan atas paha Nabi SAW. Tanya soalan dekat Nabi. Sahabat semua tengok dia, dengar apa dia cakap. Kan? Bila dia merupa, kan? Malaikat datang kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Lut AS dalam bentuk manusia. Ya. Malaikat pergi nak cabut nyawa Nabi Musa AS. Nabi Musa rimbuk malaikat maut, keluar biji mata. Kan? Cucuk biji mata malaikat maut. Malaikat maut balik pergi ke Allah Ta'ala. Ya Allah,
engkau hantar aku dekat hamba yang tak mau mati. Allah Ta'ala pun bagi masuk balik mata malaikat maut. Lepas tu pergi habaq dekat Musa. Kan? Kalau dia tak mau mati lagi, suruh dia pegang bulu kambing. Ambil bulu kambing, rambut, tengok. Banyak mana dia boleh pegang bulu kambing, banyak itulah dia boleh hidup. Lepas tu Nabi Musa tanya, ya Allah, lepas daripada bulu kambing ni, kalau dah, katalah aku rabut bulu kambing ni, boleh hidup lagi 1000 tahun. Lepas tu dia apa? Tuhan kata, mati juga, mesti kena mati. Nabi Musa kata, kalau itu matilah. Subhanallah. Subhanallah. Nabi masa perang Badar, duduk sebelah dia, Jibril sebelah dia, Mikail sebelah dia, dalam bentuk manusia. Allah hantar bantuan malaikat turun bantu tentera muslimin dalam perang Badar. Kan? Jadi itu semua menunjukkan bahawa malaikat tu dia ada kontak dengan manusia. Jadi maknanya dia, kewujudan dia ada hubungan dengan kewujudan kita dan berkait rapat dengan alam kita. Walaupun dia, kita tak dapat lihat dia, tak dapat nampak dia, tak dapat tengok dia, tapi sebahagian orang dapat. Nabi-nabi, rasul-rasul dan sebahagian wali-waliullah, ada pun dapat. Ya. Dengar, ada yang dengar malaikat bercakap, ada yang dengar malaikat bagi salam yang kita tadi, malaikat mai bercakap macam Maryam alaihi salatu wassalam. Ya. Ada dalam hadis yang sahih, Nabi ceritakan satu orang nak pergi ziarah sahabat dia, tengah jalan bertemu satu orang mai tanya, kamu nak pergi mana ni? Nak pergi ziarah sahabat aku, saudara aku. Kenapa engkau pergi ziarah dia? Sebab aku cintakan dia kerana Allah. Orang tu kata, aku adalah utusan daripada Allah nak beritahu, kata Allah Ta'ala cintakan kamu kerana kamu cintakan saudara kamu. Malaikat mai kat dia abang. Tuhan hantar malaikat. Bukan kata kita tak boleh nak ada kontak dengan malaikat. Boleh kalau kita taat kepada Allah Ta'ala. Ya, tapi bukan makna kita ni boleh jadikan malaikat tu khadam belah. Tak. Kalau kata ada orang mendakwa kata dia belah khadam dia tu malaikat, tu bohong. Hak belah tu ialah jin, syaitan tu sungguh. Kan? Nabi bagi tahu malaikat rahmat, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan patung-patung. Kan? Pasal apa? Pasal malaikat rahmat tidak suka benda-benda ni. Innal malaikata la tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Malaikat rasa tidak senang dengan apa yang anak Adam tak senang. Kalau kita orang manusia tak suka berokok, malaikat pun tak suka berokok. Kan? Tak suka benda busuk, malaikat tak suka benda busuk. Kan? Lepas tu kita dilarang makan bawang putih mentah, mulut bau-bau pergi masjid. Sedangkan masjid adalah tempat majma', tempat berkumpulnya manusia dengan malaikat. Ya. Itu kena jaga-jaga. Kan? Sebab tu malaikat akan terus mendoakan orang yang salat selagi mana dia duduk di tempat salat dia dan tidak hadas. Bila dia hadas, malaikat berhenti. Maksudnya, bila hadas, malaikat tak suka. Kan? Majlis-majlis ilmu, malaikat datang. Dia kata, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima sana'. Redha dengan apa yang pelajar-pelajar menuntut ilmu buat. Dan malaikat ni melabuhkan sayapnya kepada penuntut ilmu yang tengah duduk dalam majlis ilmu. Malaikat, apa nama orang panggil apa? Selimut, selubung kita dengan sayap dia. Subhanallah. Seorang sahabat Nabi duduk baca Quran, baca suratul Kahfi pada waktu malam. Tiba-tiba nampak langit cerah atas kepala dia. Kuda dia duduk ngik-ngik, takut. Kan? Dia pun langak-langak tengok tu dia. Apa dia pun terkejut, takut. Kan? Nabi kata, itulah malaikat mai dengar hang baca Quran. Malaikat bakat turun ke langit dunia dengar hang baca Quran. Kan? Kalau hang terus baca tak berhenti, orang subuh tu akan, siapa yang bangkit subuh pagi tu semua nanti akan nampak malaikat duk berkeliling di atas langit dengar hang baca Quran. Tu dia.
Tu wali-waliullah. Nampak malaikat juga kan. Ha. Jadi ada sebahagian hamba-hamba Allah yang di singkat hijab untuk ada kontak dengan kontak memang ada, tapi untuk nampak kesan malaikat atau nampak malaikat itu. Kan. Kemudian musannif kata wa nu'minu bi anna lil malaikati a'malan kullifu biha. Dan kita beriman bahawa malaikat ini ada amalan-amalan, tugas-tugas yang mereka dibebankan, yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mereka laksanakan. Dan ini kita akan sambung pada next class insya-Allah Ta'ala. Kalau tidak ada apa yang melintang, kita akan sambung tentang tugas-tugas malaikat dan sebahagian nama-nama mereka dan apakah tugas-tugas mereka yang wajib kita ketahui. Secara asasnya beriman dengan malaikat, kita wajib beriman secara tafsil dan secara mujmal. Secara kasar kita wajib beriman ada makhluk Allah namanya malaikat, dicipta daripada cahaya, mereka ni ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tidak derhaka kepada Allah, buat apa yang Tuhan suruh. Lepas tu kita diwajibkan beriman secara terperinci pula dengan malaikat-malaikat yang nama mereka datang dalam Quran atau hadis dan dinyatakan pula tugas-tugas mereka, maka kita wajib percaya dan beriman dengan malaikat-malaikat tersebut secara khusus, secara spesifik dengan namanya, sifatnya, tugasnya. Dua perkara, beriman dengan malaikat. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita bercukupan dengan qadar itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkati dan merahmati apa yang telah kita pelajari pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisinya. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.